Assalamualaikum murid-murid. Jadi hari ini, kamu tunggu sekejap boleh? Ustaz mau ke tandas sekejap. Tunggu sekejap Macam mana ni ya? Tadi Ustaz pergi tandas tapi tiada air. Macam mana Ustaz mau bersuci ya? Okey. Agak-agak kamu lah kan, kalau situasi macam tadi tu, agak-agak kamu kita akan belajar tajuk apa hari ini? Okey. Muhammad. Betul. Hari kita akan belajar tajuk istinjab. Okey. Jadi, keluarkan buku teks masing-masing. Sudah? Okey. Buka muka surat 73. Alat-alat untuk beristinjab. Okey. Tapi sebelum tu kena tahu dulu, apa itu istinjab? Siapa pernah dengar istinjab? 2-3 orang saya pernah dengar. Apa makna istinjab? Okey, tengok di depan sini. Istinja ialah bersuci daripada hadas. Bersuci maksudnya apa? Bersihkan hadas. Hadas ni najis. Okey, cara kita untuk bersihkan diri kita daripada najis, itu maksud istinja. Jadi istinja ni kita mau bersihkan, guna alat apa? Jadi untuk hari ini, coba kamu tengok dalam buku tu. Ada gambar-gambar tu. Gambar apa tu? Gambar-gambar inilah yang Ustaz bawa hari ini. Coba kamu tengok di depan. Apa ni? Apa tu? Sampah Mirul? Bukan sampah. Itulah alat-alat untuk istinja. Okey, kita tengok sama-sama. Ini yang pertama ni. Coba tengok dalam buku kamu. Alat istinja, air mutlak. Betul. Air mutlak ada berapa? Kamu sudah belajar dulu ni air mutlak. Ada berapa jenis? Ada 6, 7. Ada 7 jenis air mutlak. Air hujan, air laut, betul. Air sungai, lagi salji, betul. Air apa lagi? Air embun, air mata air, air perigi. Air-air ini semua kira dalam termasuk air mutlak. Termasuklah ni air minuman Ustaz ni. Ini kira air mutlak. Boleh kita gunakan untuk beristinja. Okey. Ini pula daun. Betul Nurul. Daun. Daun pun kita boleh gunakan untuk beristinja. Coba tengok sini, air mutlak. Yang seterusnya apa dia ni? Kamarul. Batu, pandai. Ustaz ada bawa batu. Batu Ustaz. Warna coklat. Ustaz ambil dari rumah. Dan yang terakhir adalah tengok dalam buku kamu. Sini pun boleh ada ni. Ustaz tulis apa ni? TITSU. Tisu. Ini dah tisu. Kamu ambil satu, kamu pun bersihkanlah. Okey. Jadi itu alat-alat untuk beristinja. Okey. Jadi tengok buku masing-masing. Sekarang Ustaz mau ajar kamu macam mana ciri-ciri alat istinja tu tadi. Alat itu macam mana rupa bentuk dia. Mesti panjang kah, pendek kah, kecil kah, besar kah, macam mana? Jadi tengok dalam buku muka surat 75. Okey, yang pertama, ciri-ciri dia, rupa bentuk dia tu, alat istinja tu mestilah benda-benda kesat. Kelat kesat. Pandai Aminah.
Benda-benda kesat. Contohnya macam tadi ni lah yang tunjuk kamu tadi ni. Batu kesat ke tidak? Kesat. Contoh lain daun. Kesat ke tidak daun kamu gosok-gosok? Nah, kesat kan? Dan yang tisu, nah kesat juga, nah boleh. Nah tengok ni, batu. Nah kamu gosok-gosok dia kan, nah rasa kasar kan lembut, nah rasa kesat kan. Itulah, itu ciri-ciri dia yang pertama tu, mesti benda-benda yang kesat. Kalau benda-benda licin, contohnya kamu guna apa benda licin? Guna minyak. Nah tidak boleh guna minyak, mesti benda yang kesat. Okey, yang kedua ciri-ciri dia, mesti benda-benda yang bukan dimuliakan. Betul, Amirul. Maksudnya apa tu benda yang dimuliakan? Yalah, contohnya macam makanan. Nah, makanan nasi lemak kamu gunakan untuk istinja, boleh kan? Kan tidak boleh kan? Yalah, nasi lemak untuk kita makan, mulialah. Lainlah kalau batu tu kamu selalu pun kamu sepak-sepak batu. Nah, bukannya kamu simpan makan batu, betul? Jadi kalau benda-benda yang kita muliakan ni, contohnya benda seperti apa lagi, songkok. Nah, songkok kalau kamu guna untuk alat istinja, untuk bersih-bersih, nah tidak boleh lah kan? Dia benda yang mulia. Makanan kah dan lain-lain lagi. Benda-benda tu kita tidak boleh guna istinja. Kalau macam kayu, batu, nah banyak di luar, daun kering, ada semua. Itu kita boleh guna. Air. Okey. Yang ketiga, bersih dan tengok dalam buku. Bersih dan suci. Betul, Osman. Bersih dan suci. Benda tu mesti bersih. Contohnya tisu tadi ni, Ustaz tunjuk kamu. Nah, putih lagi bersih, tiada kekotoran, najis dan sebagainya, bersih. Tapi kalau ada tai cicak, tai cicak, tak boleh sudah. Ada kotoran, ada najis. Jadi kamu tidak boleh guna tai cicak. Mesti bersih. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, boleh menghilangkan najis. Mesti boleh menghilangkan najis. Contohnya kalau kamu guna contoh macam air, tapi kamu guna air kotor, kamu kasih bersih-bersih, nah tetap ada juga kotoran. Tidak boleh, mesti kena guna air yang bersih. Okey, mesti sampai hilang. Sampai hilang air yang kamu guna tu tadi tu, sampai hilang, sampai bersih. Contohnya kamu guna tisu, kan? Kamu hilangkan tu, dia mesti boleh kasih bersih. Kalau tidak boleh kasih bersih, mesti guna tisu lain lagi. Mesti kena cari tisu bersih. Bersih-bersih, nah barulah boleh bersih. Okey? Yang penting syaratnya alat tu bersih, nah kamu pun bersih. Okey, kita ulang tadi. Contoh, alat-alat untuk istinja tadi tu, apa ciri-ciri dia? Yang pertama tadi, mesti benda-benda kesat. Pandai Osman. Yang kedua, Fatimah, benda-benda kesat lagi, apa ciri-ciri dia? Bersih, adakah dalam buku? Betul, bersih dan suci. Mesti bersih, mesti suci alat tu. Yang ketiga, siapa mau jawab? Ali. Apa dia? Bukan benda nasi lemak. Betul lah tu, bukan nasi lemak, bukan benda untuk dimuliakan. Benda tu bukan benda yang kita untuk contoh makanan. Mana boleh guna untuk makanan, untuk kita guna untuk istinja kan? Mesti alat lain. Okey? Okey. Dan yang keempat, apa dia lagi? Siapa tahu? Yang perempuan lah. Nurul lagi. Apa dia Nurul yang keempat tu? Boleh menghilangkan najis. Pandai Nurul. 2 bintang untuk Nurul. Boleh menghilangkan najis. Yalah, kita ambil alat istinja tu, mestilah yang boleh kasih hilang kita punya najis, kasih bersih.
Contoh kalau kamu ambil plastik, bersih-bersih, anda hilang kita punya najis sama juga. Nah, apalagi kaca. Nah, sudahlah tajam sampai luka nanti kamu. Nah, tidak boleh. Mesti guna benda yang boleh menghilangkan najis. Oke. Itu ciri-ciri dia. Sekarang Ustaz mau ajar kamu tentang soalan cepu mas sebelum tu. Soalan cepu mas. Agak-agak kamu lah. Dalam banyak-banyak ini kan, alat-alat istinja ni, mana yang paling baik? Mana yang paling afdal, terbaik, paling bagus kita guna? Siapa boleh jawab? Okey. Umar. Apa dia? Apa dia? Air mutlak. Betul. 10 bintang untuk Osman. Banyak-banyak alat istinja, yang paling bagus adalah air mutlak. Yang selalu kita guna inilah air mutlak. Nah, inilah yang kita selalu guna. Ini yang terbaik, memang bersih punya. Okey, sekarang kita sambung pula syarat-syarat. Syarat beristinja tadi tu. Tengok dalam buku, muka surat 75. Apa syarat-syarat dia? Okey, Nurul, baca. Tidak boleh dari tempat asal. Okey, maknanya alat kita tu mesti bukan dari tempat asal tu tadi. Okey. Najis masih belum kering. Nah, kalau kita mau kasih bersih, syarat dia najis mesti masih belum kering lagi. Faham tak? Kalau guna selain daripada air, najis kita tu masih belum kering lagi. Itu mesti belum kering. Jadi senang untuk kita kasih bersih. Kalau kering macam mana kita mau kasih bersih? Tu syarat dia, syarat tu. Yalah, kalau kamu mau guna tisu, takkan tunggu kering dulu baru kamu lap. Nah, kan? Nah. Okey, sekarang Ustaz mau kasih contoh kamu. Okey, contoh cara kita bersihkan. Tahu kan? Ambil tisu satu. Okey, contoh Ustaz guna tisu lah. Senang kamu jumpa kan mana tisu? Okey, ambil tisu. Nah, jadi jangan tunggu sampai dia kering. Nah, kamu pun cuci lah. Siapa di sini ada anak patung? Mesti ada anak patung. Kalau tidak usah boleh cuci. Inilah katakanlah ini anak patung. Ini bagian kepala, ni kaki. Nah, kamu kasih bersih lah dia. Kasih bersih. Kalau sekali sapu, kamu terus buang. Jangan guna lagi. Banyak lagi tisu. Ambil satu, buang. Ambil lagi satu, buang. Sampailah bersih. Boleh. Jangan guna satu tisu je. Guna banyak pun tak apa. Satu. Ambil lagi tisu. Dua. Sampailah bersih. Itu cara-cara dia. Itu nanti kamu buatlah di rumah. Okey? Okey, jadi untuk tugasan hari ini, Ustaz mau kamu buat, kita bagikan kepada kumpulan. Ustaz mau kamu fikir. Kamu bincang dalam kumpulan kamu dengan kawan-kawan, apa dia punya kepentingan? Apa kepentingan beristinja tanpa air? Pentingkah istinja tanpa air ni? Kalau tiada air, kita istinja guna benda lain. Pentingkah? Jadi kamu buat, kita bagikan dalam kumpulan. Lepas tu kamu bincang dengan rakan kamu. Satu kumpulan 3 orang. Boleh? Okey. Bagi sekarang. Cepat. Okey. Semua sudah siapkan? Okey, kumpulan satu. Bagi Ustaz satu kepentingan. Kenapa kita mesti pentingnya istinja tanpa air tadi? Okey, kumpulan satu. Nah, apa penting dia? Supaya kita sentiasa bersih. Okey, betul. 10 bintang untuk kumpulan satu. Begitu bukan? Pentingnya istinja tanpa air ni, kita akan sentiasa dalam keadaan bersih. Okey, beri tepukan. Betul. 10 bintang. Kumpulan kedua.
Apa jawapan kamu? Kumpulan kamu? Apa dia? Kalau macam mana? Penting dia istinja. Penting untuk kita istinja ni tanpa air. Kebersihan separuh daripada iman. Okey, betul. Sebab kebersihan adalah salah satu sebahagian daripada iman. Kita kan orang Islam, kita orang beriman. Jadi kebersihan itu merupakan sebahagian daripada iman. Orang Islam mesti bersih, orang beriman mesti bersih. Walaupun tiada air, kita boleh guna alat-alat lain untuk kita beristinja. Betul. Berikan tepukan untuk kumpulan 2. 10 bintang juga untuk kumpulan 2. Okey. Itulah antara kepentingan-kepentingannya. Yang pertama tadi kumpulan 1 bilang supaya badan kita sentiasa bersih. Betul. Walaupun kita tidak ada air, kita tetap juga harus bersih supaya badan kita sentiasa bersih. Kalau kita kotor, lalat datang, nyamuk datang, semua datang, benda-benda tu bau busuk. Orang pun tidak mau dekat dengan kita. Betul? Yang kumpulan kedua tadi bilang kebersihan separuh daripada iman. Betul. Itu pun betul. Orang Islam, orang beriman mesti menjaga kebersihan. Mesti jaga kebersihan. Betul. Sebab kita orang Islam, orang beriman mesti jaga kebersihan. Walaupun tiada air, kita masih boleh guna air kayu, daun, batu, tisu dan sebagainya. Ada soalan? Okey. Fatimah, apa soalan kamu? Kalau guna kertas bolehkah? Cuba masing-masing fikir. Guna kertas. Kita tengok balik ciri-ciri alat istinja tadi. Kertas, kesatkah tidak kesat? Kesat. Okey. Kertas, bersihkah tidak bersih? Kertas. Bersih. Okey. Lagi apa lagi tadi ciri-ciri dia? Tengok. Kertas tu benda yang dimuliakan ke tidak? Tidak juga kan? Kertas kamu boleh buang dalam tong sampah. Apa lagi tu? Boleh menghilangkan najis. Kertas bolehkah menghilangkan najis? Muhammad. Boleh. Jadi ciri-ciri tadi tu semua ada pada kertas. Jadi kertas bolehkah kita guna untuk apa tadi tu? Untuk alat kita untuk beristinja. Bolehkah? Boleh. Kertas pun boleh. Kalau kamu tengok ada ciri-ciri yang tadi tu, boleh kita guna untuk alat beristinja. Tapi kalau plastik, cuba kamu tengok plastik. Situ ada plastik. Saya nampak. Plastik. Boleh ke tidak? Cuba kita tahu ciri-ciri dia. Kesatkah licin? Licin. Dia boleh menghilangkan najis ke tidak? Kalau kamu bersih. Tidak boleh hilang najis. Jadi plastik tidak sesuai untuk kita gunakan alat untuk beristinja. Tidak sesuai. Okey? Jadi itulah. Kita ulang lagi sekali, apa alat istinja? Air mutlak, batu, daun, tisu. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.